Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, tular di media sosial berkaitan dengan keadaan fizikal Faisal Halim, penyerang sensasi, pemain bola sepak Malaysia sensasi. Baru-baru ini kita digemparkan apabila berlaku serangan simbahan asid terhadap pemain kesayangan Malaysia ini yang telah memenangi anugerah penjaring terbaik ataupun jaringan tercantik ketika Piala Asia baru-baru ini. Faisal Halim, pemain yang luar biasa, kecil-kecil cili api dan sangat bagus bermain. Bagaimanapun kita digemparkan dengan keadaan fizikal tubuh Faisal Halim yang telah dimuat naik di banyak platform, keadaan tangannya yang terbakar, kepalanya yang juga ada bekas terbakar, dan juga keadaan emosi beliau. Namun demikian, yang paling menggembirakan kita ialah ini tindak balas respon Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkait dengan isu panas di Malaysia, yaitu kes Faisal Halim dan juga kes Zian Rayyan. Saudara-saudara sekalian, Anwar akhirnya tampil memberikan kenyataan berkait dua isu yang panas dalam masyarakat ini, yaitu kata Anwar Ibrahim, saya juga nak tahu, macam kita juga, sama seperti Anwar Ibrahim, saya pun nak tahu. Bagaimana dengan Anda? Pasti Anda pun nak tahu siapa pembunuh Zian Rayyan dan siapa pelaku khianat menyimbah asid ke atas Faisal Halim. Dan Anda pasti nak tahu juga kan, Anwar Ibrahim kata dia mahu polis melakukan siasatan rapi terhadap semua kes yang mendapat perhatian umum, khususnya membabitkan pemain Harimau Malaya Faisal Halim dan pembunuhan kanak-kanak autism Zian Rayyan Abdul Matin. Menegaskan tidak akan sesekali campur tangan, Perdana Menteri berkata beliau memahami keresahan rakyat membabitkan kes terbabit. Sebagai sekarang riuh rendah kes penderaan pemain bola sepak, kes pembunuhan seorang kanak-kanak OKU, kata Anwar Ibrahim, kita prihatin. Saya Perdana Menteri, tetapi saya juga manusia. Saya juga nak tahu mengapa sampai jadi begini. Siapa yang sampai hati boleh dera dan bunuh dengan kejam seorang anak? Kalau saya, kata Anwar Ibrahim, saya nak polis jawab esok. Tapi proses kena lalui. Kita tak peduli siapa, tapi saya faham rakyat juga rasa resah, katanya lagi. Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan ucap tamah pada Himpunan Aspirasi Madani, rakan pembimbing perkhidmatan awam di sini hari ini. Saudara, saya pun nak tahu juga seperti Anwar Ibrahim, siapa pelakunya yang kejam ini, dan kalau boleh, kalaulah orang itu tertangkap, khususnya yang menyimbah asid terhadap Faisal Halim, apa kata kalau dia dihukum, berikan hukuman yang paling setimpal sekali. Ada rakan-rakan peminat bola sepak, peminat Faisal Halim kata, buat macam yang dia buat. Kalau dia simbah asid terhadap Faisal Halim, beri dia rasa juga setitik air asid itu, macam mana rasanya sakitnya dialami oleh Faisal Halim, kata netizen. Bagaimana pula dengan Anda? Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya satu lagi rahsia. Parti Bersatu Parti Muhyiddin didedahkan oleh ahli parlimennya sendiri. Kita agak terkejut apabila bekas ahli parlimen yang telah dipecat oleh Bersatu ini tiba-tiba tampil mendedahkan
taktik yang digunakan oleh Parti Bersatu yang dianggap terancang dan juga dianggap licik. Ada orang kata, politik ini memang penuh dengan kelicikan. Paling membuatkan netizen agak kesal ialah apabila politik dianggap sebagai dinamik. Politik itu dianggap sebagai dinamik. Maknanya, kemarin dia boleh musuh, hari ini boleh berkawan. Hari ini, satu lagi taktik strategi yang digunakan oleh Parti Bersatu secara diam-diam telah didedahkan oleh seorang bekas ahli parlimen yang dipecat oleh Parti Bersatu, yaitu ahli parlimen Bukit Gantang. Beliau berkata, Bersatu menggunakan taktik pemecatan terancang. Walau bagaimanapun, kata ahli parlimen Bukit Gantang itu, beliau masih kekal sebagai ahli parlimen Bukit Gantang. Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Faisal menegaskan, dia masih ahli parlimen Bukit Gantang dan menyifatkan tindakan Bersatu menggugurkan keahliannya sebagai pemecatan terancang. Ini selepas semalam dia menerima notis dari Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang memaklumkan bahawa namanya telah dikeluarkan daripada sistem keahlian parti tersebut. Muslihat Parti Bersatu apabila membuat pindaan perlembagaan parti untuk memecat keanggotaan saya, membuat ugut-ugutan tersebut seperti yang dilakukan oleh pemimpin kanan serta siri keputusan-keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi yang mencari ikhtiar menggugurkan keanggotaan saya merupakan satu tindakan yang bersifat pemecatan terancang, katanya. Apabila Parti Bersatu menghantar notis rasmi bahawa mereka telah mengeluarkan nama saya dari senarai keahlian Bersatu, ini bermakna mereka telah mengambil tindakan untuk memecat saya. Perkara 49E dalam kurungan 2 kurungan C telah jelas menyatakan bahawa kedudukan saya selaku ahli Dewan Rakyat tidak terhenti apabila parti memecat saya daripada keanggotaan parti setelah nama saya dikeluarkan daripada senarai keahlian, katanya dalam kenyataan hari ini. Istilah pemecatan terancang biasanya digunakan untuk merujuk situasi apabila majikan sengaja menyusahkan atau menganiaya pekerja sehingga memaksa pekerja berhenti kerja. Mengulas lanjut, Syed Abu Hussein berkata, pindaan perlembagaan parti yang sengaja dibuat untuk memecat keahliannya itu mempunyai unsur berniat jahat serta tidak selari dengan perlembagaan persekutuan. Keabsahan pindaan perlembagaan Bersatu bersabit kedudukan ahli Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara, kata beliau, dan bukan sebaliknya. Dengan itu, pindaan perlembagaan Bersatu itu tidak memberi seberang kesan kepada kedudukan saya sebagai ahli Dewan Rakyat, kata beliau lagi. Bersatu telah pun menyerahkan notis keahlian terhenti secara serta-merta kepada 6 wakil rakyat yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Paling penting sekali anda memberikan komen yang paling jitu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Sudah tak tahan lagi, akhirnya Anwar tampil memberikan pengakuan umum keputusan yang paling tegas dan paling hebat sekali. Anwar menegaskan hari ini bahawa saya tak mahu jadi Perdana Menteri yang melindungi perasuah. Inilah Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu. Perdana Menteri yang serius memerangi rasuah, yang sanggup
memilih jalan tidak populer semata-mata untuk memperjuangkan rakyat, memperjuangkan kemakmuran ekonomi negara, dan juga kesejahteraan negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, menegaskan, negara tidak mungkin akan selamat sekiranya tiada tindakan profesional serta tegas diambil terhadap sebarang salah laku atau rasuah. Saya setuju apabila Anwar kata begini, memang betul negara tidak mungkin akan selamat sekiranya tiada tindakan yang paling profesional dan paling serius terhadap rasuah. Saudara, rasuah ini bolehlah kita kategorikan sebagai penyakit yang amat busuk dalam masyarakat. Ia boleh juga dianggap sebagai kanser bara yang kalau tidak dipotong terus akan menyebabkan seluruh badan mati. Biarlah sebahagian anggota dipotong, jangan sampai seluruh anggota mati. Oleh itu, Anwar Ibrahim mahu Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil tindakan tegas mengikut fakta yang jelas terhadap penjenayah dan pesalah rasuah tanpa mengira status demi menegakkan keadilan. Anwar berkata, ramai dalam kalangan rakyat berasa resah dan mengeluh apabila siasatan kes jenayah dan rasuah mengambil masa yang lama. Namun, rakyat juga harus faham, langkah itu bagi memastikan siasatan dapat dilakukan dengan adil tanpa melindungi mana-mana pihak. Kata Anwar, saya tidak mahu jadi Perdana Menteri tetapi melindungi penjenayah atau perasuah. Jadi pastikan tindakan itu profesional, adil dan tidak menghukum sebelum ada fakta dan lihat kepada sudut undang-undang. Saya singgung perkara ini secara langsung dalam majlis ini kerana yang menjadi mangsa juga adalah ahli sukan yang giat dalam olahraga. Jadi jaminan itu penting supaya ada perasaan semua rakyat, baik ahli sukan ataupun penjawat awam, bahawa ada tindakan tegas, katanya ketika berucap di Majlis Anugerah Sukan Negara 2023. Turut hadir pada majlis itu Menteri Belia dan Sukan Hanayoh dan timbalannya Adam Adli Abdul Halim. Saudara, apabila Anwar Ibrahim menyatakan perkara ini, pelbagai reaksi timbul daripada netizen, khususnya rakyat Malaysia. Ada yang benar-benar setuju dan yakin bahawa Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang paling betul-betul serius memerangi rasuah. Ada juga yang menganggap sinis Anwar Ibrahim. Apa pula pendapat kamu semua? Pada pendapat saya, Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang benar-benar serius memerangi rasuah. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tulis dalam ruangan komen dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Bersokongkel jual tanah Felda. 3 orang termasuk pegawai kanan akhirnya dipanggil SPRM. Kalau baru-baru ini kita mendengar ada tanah reserve Melayu telah dijual, kali ini ada pula dakwaan bersokongkol jual tanah Felda. 3 pegawai Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dipanggil SPRM susulan dakwaan sindiket penjualan tanah milik Felda di Melaka. Beberapa media sebelum ini melaporkan SPRM menahan 8 individu yang disyaki bersokongkol menerima rasuah hampir 2 juta ringgit daripada sindiket penjualan tanah terbabit. Sumber SPRM berkata 2 pegawai dipanggil pada hari Isnin dan Selasa lalu. Manakala seorang lagi yang juga pegawai kanan agensi berkenan dipanggil tadi. Semalam, seorang pegawai kanan Felda dipanggil untuk dirakam percakapan dan mendapatkan beberapa dokumen bagi membantu siasatannya, katanya seperti dilapor bernama.
Beliau berkata ops tanah haram masih dijalankan sejak Isnin lalu dengan pembongkaran. Beberapa agensi dan entiti lain yang bersekongkol dengan sindiket menjual tanah Felda. Namun tiada penahanan dilakukan terhadap mana-mana pegawai Felda setakat ini. Operasi SPRM dalam kes berkenaan setakat ini membawa kepada penahanan individu membabitkan broker, pegawai bank, pengarah syarikat serta orang awam. Di samping penyitaan 200 akaun bank bernilai melebihi 28 juta ringgit Malaysia termasuk akaun bank Felda yang palsu. Sementara itu, pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin ketika dihubungi mengesahkan perkara itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. SPRM akan bekerjasama dengan Felda bagi menyelesaikan isu ini demi kepentingan awam, katanya lagi. Saudara, itu isu yang memang mengejutkan kita. Sejak akhir-akhir ini banyak tanah-tanah yang sepatutnya menjadi milik kerajaan, menjadi milik orang Melayu, boleh-boleh pula berani dijual oleh orang-orang tertentu. Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada pendapat anda, apa hukuman yang sesuai untuk orang-orang yang khianat seperti ini? Bayangkan tanah Rizal Melayu pun berani disakau. Apakan pula tanah-tanah biasa? Kalau benar mereka memang telah jual secara haram, memang itu satu perbuatan paling khianat sekali lah. Kerana ianya melibatkan tanah yang khasnya untuk Rizal Melayu. Ada yang mencadangkan hukuman penjara dan sebat. Sebat sehingga maksimum, kata mereka. Bagaimana pula pendapat anda? Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini.